Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Farhani. Hari ini kita akan belajar bahagi dalam bahagian melibatkan 1, 10 dan sifar. Mari kita lihat pada contoh pertama iaitu bahagi melibatkan 1. Saya ada soalan 3 bahagi 1. Okey, sekarang saya ada 3 ekor ikan yang ingin dibahagikan satu-satu. Maksudnya saya ingin bahagikan satu kumpulan akan ada seekor ikan. Jadi berapa ekor ikan yang akan terbentuk? Berapa kumpulan ikan yang akan terbentuk? Okey, kita mulakan pembahagian ini. 1. Okey, ikan yang pertama kita dah bahagikan. Kemudian kita bahagikan yang seterusnya. Okey. Ikan kedua juga kita dah bahagikan. Yang seterusnya, ikan ketiga. Okey, ada lagi tak bilangan ikan yang kita ingin bahagikan? Dah tak ada. Jadi sekarang kita boleh kira berapa kumpulan yang terbentuk. Okey, 1, 2, 3. Jadi, 3 bahagi 1 sama dengan 3. Mari kita buat proses bahagi dengan menggunakan garis nombor. Dalam soalan 3 bahagi 1. Jadi ingat ya, nombor yang besar kita letak di bahagian sebelah kanan. Nombor 3. Untuk 3 bahagi 1, dalam garis nombor, kita kena tolak secara satu-satu sehingga kita mendapat nilai sifar. Jadi 3 tolak 1 sama dengan 2. 2 tolak 1 sama dengan 1. Dan 1 tolak 1 sama dengan sifar. Okey, bila kita dah dapat nilai sifar, kita boleh kira berapa lompatan yang ada. Maksud lompatan yang di sini. Ini. 3 pergi 2, 1 lompatan. 2 pergi 1, 1 lompatan. Dan 1 pergi sifar, 1 lagi lompatan. Okey, cuba kira ada berapa lompatan ni. Okey, ada 3 ni. 1, 2, 3. Jadi terbukti 3 bahagi 1 sama dengan 3. Mari kita lihat pada contoh yang kedua. 9 bahagi 1. Saya ada 9 biji buah apel. Saya ingin bahagikan satu-satu. Berapa banyak kumpulan buah apel yang akan terbentuk? Okey, kita bahagikan dulu. 1, 2. Ini buah apel yang kedua. Okey, kita teruskan lagi sehingga ke 9 buah apel ini kita dapat bahagikan. Buah apel yang keempat. Ini buah apel yang kelima. Buah apel yang keenam. Buah apel yang ketujuh. Buah apel yang ke-8 dan buah apel yang ke-9. Ada lagi buah apel yang kita ingin bahagikan? Dah tak ada. Okey, jadi sekarang mari kita kira sama-sama berapa kumpulan buah apel yang terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 bahagi 1 sama dengan 9. Sama juga macam tadi. Sekarang kita ingin buat dalam bentuk garis nombor. Ingat, nombor yang di sebelah kanan, nombor apa yang kita nak kena tulis? Nombor yang besar, iaitu nombor 9.
Kalau ayat matematik itu 9 bahagi 1, maksudnya kita kena tolak secara satu-satu sehingga kita mendapat nilai sifar. 9 tolak 1 sama dengan 8. 8 tolak 1 sama dengan 7. 7 tolak 1 sama dengan 6. 6 tolak 1 sama dengan 5. 5 tolak 1 sama dengan 4. Pandai. 4 tolak 1 sama dengan 3. 3 tolak 1 sama dengan 2. Baik, 2 tolak 1 sama dengan 1. Dan 1 tolak 1 sama dengan sifar. Apabila kita dapat nilai sifar, kita boleh kira berapa lompatan yang akan terhasil daripada 9 sehingga sifar. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lompatan. Jadi terbukti 9 bahagi 1 sama dengan 9. Okey, daripada dua contoh yang telah saya tunjukkan, saya ingin buat kesimpulan bahawa apa-apa nombor apabila kita bahagikan dengan 1, dia akan dapat diri dia semula. Maksudnya kalau saya ada 3, macam soalan tadi lah. 3 bahagi 1, saya akan dapat 3 balik. Sama dengan 3. Kalau saya ada 5 bahagi 1, saya akan dapat berapa? Betul. Saya akan dapat 5 semula. Okey, maksudnya apa-apa nombor, sebarang nombor apabila kita bahagikan dengan 1, kita akan dapat diri dia balik. 100 bahagi 1 dapat 100. 21 bahagi 1 kita akan dapat 21. Okey? Contoh yang seterusnya, kita ingin melibatkan pembahagian dengan nombor 10. Soalan yang saya ada 30 bahagi 10. Macam mana kita nak buat? Okey, sama juga macam tadi, ada dua cara. Cara yang pertama, kita kumpulkan 10, 10. Okey, untuk soalan ni, saya ada 30 biji telur bahagi 10. Okey, kita kumpulkan 10 biji telur, kemudian 10 biji lagi telur, kemudian 10 biji lagi telur yang seterusnya. Okey, yang pertama 10 biji telur. Okey, mana bahagian telur ni? Okey, ini ada 5, sini 5, dia akan jadi 10. Okey, ada lagi telur yang belum dibahagikan kan? Okey, kita bahagikan lagi 10. Ya, maaf, kita tolakkan lagi 10 dia. Okey, ini kumpulan 10 tu tadi. Okey, seterusnya, okey, kita letakkan dalam kumpulan yang seterusnya ni. 10 juga. Okey, tengok telur tu. Ada lagi tak telur yang ingin dibahagikan? Dah tak ada. Sekarang kita kena kira berapa kumpulan yang terbentuk. Okey, 1, 2, 3. Maksudnya 30 bahagi 10 sama dengan 3. Okey, sekarang ni kita nak kena buat dalam bentuk garis nombor. Sama juga macam tadi, nombor yang besar kena letak di sebelah kanan. 30. Kali ni, bila melibatkan 10, 30 bahagi 10, pengurangan tu akan jadi tolak 10, 10 sehingga kita mendapat nilai sifar. Okey, jadinya 30 tolak 10 sama dengan 20. Kalau saya ada 20 tolak 10 akan jadi 10. 10
tolak 10 sama dengan sifar. Sekarang kita dah dapat nilai sifar. Apabila kita dapat nilai sifar, okay, kita kira lompatan dia. Ada berapa kali lompatan ni? Okay, lompatan yang pertama. Lepas tu kita ada lompatan yang kedua. Lepas tu kita ada lompatan yang ketiga. Okey, ada berapa kali tadi? Okey, ada 3 kali lompatan. Maksudnya betul dan terbuktilah bahawa 30 bahagi 10 sama dengan 3. Okey, mari kita lihat pada contoh yang seterusnya bahagi melibatkan 10. Kali ini saya hanya menggunakan garis nombor. Soalan saya ada 10 bahagi 10. Baik, nombor mana yang kita nak tengok? Betul, kita hanya lihat pada nombor 10 sahaja. Okey, jadinya kita nak kena gerakkan sehingga ke arah sifar. Berapa kali pergerakan itu? Okey, begini. Berapa kali pergerakan? 1 kali. Jadi 10 bahagi 10 sama dengan 1. Okey, mari kita lihat pada contoh yang seterusnya. Saya ada 30 bahagi 10. Nombor mana yang kita nak kena lihat? Betul, nombor 30. Okey, berapa kali lompatan ataupun berapa kali pergerakan ke arah sifar itu? Okey, kita gerakkan sama-sama. 1, 2, 3. Jadinya 30 bahagi 10 sama dengan 3. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Saya ada 60 bahagi 10. Okey, nombor mana kita nak lihat? Okey, saya padam dulu yang ni. Garis-garis nombor ni. Okey. Kalau saya ada 60 bahagi 10, nombor mana yang saya nak kena lihat? Okey, betul. Kita lihat pada 60 sahaja. Nombor 70 tu kita jangan tengok. Sebab dia nak 60. Okey, berapa kali pergerakan daripada 60 sehingga sifar? Okey, mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 60 bahagi 10 sama dengan 6. Okey, inilah contoh bahagi melibatkan 10. Sama ada ia melibatkan secara 10-10 ataupun dengan menggunakan garis nombor. Okay, sekarang kita pergi kepada bahagian terakhir iaitu bahagi melibatkan sifar. Dekat paparan ni saya ada 3 soalan. Sifar bahagi 5, sifar bahagi 7, sifar bahagi 12. Macam mana kita nak buat? Okey, apabila melibatkan nilai sifar, sifar bahagi 5. Kita tengok contoh yang pertama. Sifar bahagi 5. Saya tak ada apa-apa barang tapi saya ingin kongsikan kepada 5 orang kawan saya. Boleh ataupun tidak? Sudah semestinya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab saya tak ada apa-apa barang yang ingin dikongsikan. Jadi pembahagian itu tidak boleh berlaku. Kalau macam tu, sifar bahagi 5 sama dengan sifar. Sama juga dengan sifar bahagi 7. Kita tak ada apa-apa barang yang ingin dikongsikan kepada 7 orang kawan. Jadi pembahagian itu tidak boleh berlaku. Sifar bahagi 7 juga adalah sifar. Bagaimana dengan sifar bahagi 12? Betul, sifar bahagi 12 sama dengan sifar. Okey, dekat sini kita boleh merumuskan pembahagian yang melibatkan sifar akan dapat nilai sifar semula. Sifar bahagi dengan apa-apa nombor akan dapat sifar.
Terima kasih kerana menonton dan selamat menjawab soalan.